Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi nikmat iman dan Islam kepada kita dan nikmat-nikmat yang lain Allah Taala beri dengan tanpa mengira diri kita siapa, dan minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa diberi nikmat ataupun rezeki iman. Kerana disebut di dalam satu hadis, Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Tetapi Allah Ta'ala memberi iman kepada siapa sahaja yang dicintai dan bukan kepada orang yang dibenci. Sebab tu kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberi iman kepada kita, memberi pinjam nikmat iman ini hingga ke akhir hayat. Sebab tu orang yang tidak dapat nikmat iman, orang yang tidak dapat hidayah, bukan kerana dia tidak dapat hidayah, bahkan dia itu dibenci oleh Allah. Dia dimurkai oleh Allah, Allah Ta'ala marah dia. Kalau orang yang dapat iman, dapat nikmat iman, nescaya dia itu disayangi oleh Allah. Kalau bab rezeki, sama ada dia beriman ataupun tidak beriman, sama ada dia tu Allah Ta'ala sayang ataupun Allah Ta'ala benci, kalau bab rezeki Allah Ta'ala bagi belaka. Tapi bab iman, bab Islam, bab akidah, Allah Ta'ala beri kepada sesiapa sahaja yang dikasihi, dikehendaki oleh Allah. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa, kena minta dengan Allah agar kehidupan kita ini sentiasa disaluti dengan iman, disaluti dengan amalan-amalan yang boleh meningkatkan iman kita. Kerana kita berada di akhir zaman, iman kita semakin hari semakin nipis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman umat di akhir zaman itu senipis kulit bawah. Maknanya mudahnya cabut iman kita apabila kita tidak memperkukuhkan dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengikuti pengajian-pengajian ilmu tauhid, supaya iman kita semakin meningkat. Kerana iman kita ini terlalu lemah. Terlalu lemah. Orang lain tak tahu iman kita kuat ke tak. Hak tahu diri kita. Kalau kita malas nak buat baik, bermakna iman kita itu tidak kuat. Kalau kita ada balas dengan orang, bermakna iman kita itu tidak kuat. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman dengan hari akhirat, maka muliakan jiran dia. Dan kita ngaji dia, kalau kita balas, bermakna iman kita itu tidak kuat. Kalau orang tu dia ngaku iman dia kuat,
tapi malah nak melakukan perkara yang baik, tidak menunjukkan akhlak yang baik, nescaya iman dia itu tak kuat juga. Iman yang kuat iaitu dia sentiasa mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan mudah untuk melakukan benda yang baik, mudah untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik itu tidak mesti kita letak dahi kita atas jadah semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat di jalanan ada duri-duri, ada duri-duri di atas jalan, mu ambil mu buat. Pelepoh gapo dak dahai kayu jatuh, gapo hak ada tengah jalan mu ambil buat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sentiasa beri pahala kepada kamu kerana kamu memudahkan orang untuk berjalan, dan Allah Ta'ala mudahkan kamu jalan ke syurga. Mudah. Tak mestinya kita letak dahi atas sejadah siapa tak sekecek dengan orang apa takut dosa. Dah, tak mestinya gitu. Dah, Nabi kata apabila mu menunjukkan perkara yang baik, kamu dapat pahala seperti mana dia buat. Selama mana orang itu beramal dengan apa yang kita rakyat dia, dengan sebab kita rakyat dia buat, selama itulah kita dapat pahala. Batu Nabi ajar kita nak buat benda baik ni terlalu mudah. Cuma kita jah malah malu ada belakang. Dan mudah-mudahan kita sentiasa diberi keimanan yang kuat untuk berada di akhir zaman. Biarlah kita minta hidup kita ni dan mati kita itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Muka surat 131 dah. Mana bawah kah? Balasan kepada raja yang zalim. Ai tak habis-habis bab raja ni. No, tak habis-habis bab raja zalim ni. Sebab apa tak habis-habis lagi? Kerana ini adalah akidah, ini adalah penting bagi umat Islam supaya mengetahui kebenaran dan kebatilan. Balasan kepada raja yang zalim. Wajib bagi raja-raja dan orang-orang besar dan lain-lainnya mengetahui kejahatan, kezaliman dan kecelakaan, supaya terperanjat rasa takut pada melakukannya, seperti firman Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin. Maksudnya ingatlah kutukan Allah, iaitu ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Dan firman Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah kamu menyangka Allah itu lalai apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim, iaitu mereka akan diseksa. Dan firman-Nya, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami menyediakan kepada orang-orang yang zalim itu api neraka yang meliputi sekeliling mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a haqqan mri'in muslimin aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun ya nabiy Allah walau kana yasiran. Qala walau qadiban min arak. Akhrajahu Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Maksudnya, sesiapa yang memutuskan hak seseorang muslim, Allah mewajibkan kepadanya neraka dan diharamkan syurga ke atasnya. Maka seseorang lelaki bertanya, wahai Nabi Allah, walaupun sedikit, sabda baginda, walaupun sepotong kayu sugi. Nah, ni dia kata peringatan bagi raja-raja yang zalim dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin ataupun raja yang zalim, dia mesti kena ada peringatan ke atas dia. Tak mesti ada orang baca benda-benda ke atas dia, baca ayat-ayat Al-Quran, baca hadis, supaya dia dekatkan diri dengan Allah.
Tempat kita ni ada kedak pemimpin latih seorang yang menyebabkan dekat diri dia dengan Allah. Latih orang kanan dia, orang hak juru. Sebab apa? Sebab dia ni nak dekat dengan Allah. Ada tak? Tak tahu. Dah ada kedak tak tahu. Nah. Sebab apa? Allah Ta'ala telah menurunkan banyak ayat Al-Quran. Salah satunya yang bermaksud dia kata, ingatlah kutukan Allah ditimpa atas orang yang zalim. Ya? Kutukan Allah ditimpa atas orang yang zalim. Zalim ni gapo makna zalim? Zalim ialah memutuskan hak seseorang itu dengan tanpa kebenaran. Itu zalim. Kalau bahasa mudah, benda hak buat jahat tu bermakna zalim. Sebab tu zalim ni sama ada dia zalim atas diri sendiri ataupun dia zalim kepada orang lain. Zalim atas diri sendiri seperti mana dia melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar. Dan dia buat atas diri dia, buat benda hak tak molek. Itu bermakna dia zalim atas diri dia. Dan yang kedua iaitu dia zalim ke atas orang lain. Zalim ke atas manusia yang lain. Hak ni yang Allah Ta'ala sebut akan mendapat kutukan daripada Allah. Dia kata, dan janganlah kamu menyangka Allah itu lalai apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim, iaitu mereka akan diseksa. Orang-orang hak zalim, tak kira zalim tu dari segi gapo, apabila menyusahkan rakyat, Allah akan menyusahkan dia di padang mahsyar. Nah, apabila pemimpin yang menyusahkan rakyat, Allah akan menyusahkan dia di padang mahsyar. Susah gapo? Susah nak masuk syurga Allah. Apabila pemimpin yang menyenangkan rakyat, pemimpin yang sentiasa menjaga hak rakyat, Allah Ta'ala akan menyenangkan jalannya ke syurga. Nah, mudah. Pegang kaedah tu comel, tapi tak sih. Nah, tak apa kubur masing-masing. Dan apabila pemimpin hak molek sentiasa menyenangkan hati rakyat, maknanya rakyat ni walaupun ada benda kita buat benda hak molek, masih ada tak puas hati, biasa tu. Dan kita kena tahu setiap pemimpin yang baik mesti ada musuh. Setiap pemimpin yang zalim ramai musuh. Nah, kita tengok, ambil sejarah-sejarah terdahulu, dan pemimpin-pemimpin terdahulu start daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah siapa? Sehinggalah kepada Khulafa ar-Rasyidin dan diteruskan kepada tabi'in, kebanyakan yang adil. Nabi itu ada lagi hak tiga kata Nabi tak adil. Ada. Apabila mendapat harta ghanimah, satu peperangan dan Islam menang dapat harta ghanimah, marilah seorang yang mana dia digelar sebagai khawarij, tegur Nabi, "I'dil ya Rasulullah." Suruh Rasulullah adil. Kejut Saidina Umar apabila ditegur nak suruh Rasulullah ni adil. Rasulullah kata lagu mana, kalau aku ni tak adil, siapa hak lebih adil daripada aku? Ya. Kalau Rasulullah ni tak adil, siapa hak lebih adil daripada Rasulullah? Ada ke tak? Tak ada. Saidina Umar ni gerai nak kerak kepala. Bila dia tegur Rasulullah, dia pakai lari gitu. Dah kalau Rasulullah orang tegur suruh hadir, kalau pemimpin hak ada lah ni, biasa tu lebih dahsyat. Walaupun menjalankan hak-hak dah, ada dak orang dak hati. Ada. Saidina Osman adik mati kena bunuh. Kena bunuh juga. Dah, bukan mati kena kecing mani. Dah, pak kita ni banyak pemimpin bukan mati kecing mani dah. Ki gapo hak mati pemimpin pak kita ni? Banyak nyakit dah. Hak dulu dah.
Sebab tu sahabat-sahabat dulu hak betul-betul berpegang kepada hukum Allah, berpegang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu hak layak jadi pemimpin. Sebab apa? Mati pun berani kerana Allah. Mati kerana Allah. Berani mati tak apa. Hak penting hukum Allah itu ada. Menjalankan hak Allah, menjalankan perintah Nabi itu. Itu hak penting. Nah, kita payah. Ada tak? Payah tak? Ada tak? Insya-Allah ada. Nah. Cuma kita sebagai orang Islam, berakidah, kena kemah akidah kita bahawasanya kita mesti memilih orang-orang yang baik. Tu je. Kita ni reti beza belaka, boleh beza belaka. Nah, sebab apa? Apabila kita memilih orang yang zalim, kita akan dibangkitkan dengan golongan-golongan yang zalim. Kita takut. Apabila kita pilih orang yang baik, kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang baik. Lah ni tak tahu siapa baik, siapa zalim, tak tahu. Dah, atas diri kita belaka. Dah, kalau kita kata hak tu baik, kita pilih. Kalau kita kata jahat, payah pilih. Sebab itu kewajipan ke atas diri kita. Dan Nabi kata sesiapa yang memutuskan hak seseorang Muslim, Allah mewajibkan kepadanya neraka. Tengok. Sesiapa yang memutus hak seseorang Muslim, Allah Ta'ala mewajibkan dia neraka. Ni kata Nabi ni. Mana kata wajib masuk neraka? Kalau orang tu kerak hak orang Islam, ambil hak orang Islam, tak bagi hak orang Islam, Allah mewajibkan ke atas pemimpin itu neraka. Ni hak Nabi kata ni. Bukan tok ngulu, bukan tok gawa, bukan menteri kata ni. Nabi. Bila Nabi kata gitu, kita kena beriman. Kita kena percaya bahawasanya adanya azab neraka bagi orang-orang yang zalim. Dan diharamkan syurga ke atasnya. Diharamkan syurga, tak boleh nak masuk syurga. Ni tak tahu lagu mana, wallahu a'lam. Tempat kita ni juru belaka, tak ada masalah. Tempat kita ni insya-Allah juru belaka. Tak ada lagi siapa hak tahap hak Nabi kata ni. Nabi kata siapa yang memutuskan hak. Hak ni kita kena tahu. Contoh kita kata. Seorang ni kerja mana? Kerja dia dalam hutan. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia kerak kayu hutan pergi jual. Kerak kayu juga pergi jual. Tiba-tiba kerajaan pun mengharamkan perbuatan tersebut. Kata haram ambil kayu tu sebab hak kerajaan. Sebab hak kerajaan. Padahal kalau set-set dia ambil boleh ke tak? Boleh. Tengok. Ni orang panggil hak zalim ni. Sedangkan bumi ini, dunia ni Allah Ta'ala bagi kepada seluruh makhluk. Kita tahu dah. Tengok. Kalau kita buka kitab fiqh, dia ada sebut Ahyaul al-ard. Kitab membahaskan menghidupkan tanah hak mati. Kalau bahasa kita lah ni tanah reta. Tanah reta. Hak dalam hutan, kalau nak kira hak persendirian tak boleh. Hak siapa? Hak ramai-ramai. Nak kerajaan, hak kerajaan ke tak? Hak kerajaan tak? Kalau nak kira hak kerajaan ikan dalam sungai, hak kerajaan juga. Mungkin hak dalam Malaysia belakang ni. Bukan hak Singapura mai berenang sini. Hak Malaysia. Jadi Allah Ta'ala sebut iaitu aku jadikan tengah hari itu untukmu mencari kehidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Aku jadikan tengah hari itu untuk mencari kehidupan. Apabila kita cari kehidupan, wajib kita menuntut benda yang halal. Wajib kita menuntut benda yang halal. Talabul halali wajibun ala kulli muslim atau kama qala.
Menuntut perkara yang halal itu wajib ke atas setiap muslim. Lah ni apabila kita ambil contoh, ambil kayu dalam hutan kita tebal gapo, buat rumah kita tebal, jual gapo, tiba-tiba diharamkan. Lah ni siapa hak dosa? Kita ke kerajaan? Logik akal kita, dosa kita curi hak kerajaan. Dah. Itu logik akal kita berdosa. Sebab apa? Sebab curi hak kerajaan kita berdosa. Sedangkan hak hutan-hutan kalau tak ada orang cara, dia cara tak. Bila ada orang cara barulah pergi ngaku. Tapi bila dapat duit, tak apa, serah hak. Tak boleh nak kaca tu. Nah, tengok hak berlaku ke apa di pehan musaking ni dah. Hak baru tebal. Bukan musaking. Durian musaking. Berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Tengok pokok besar mana? Berapa daripada dulu hari tak buat, lah ni baru buat. Tengok. Sebab itulah kalau kerajaan yang zalim apabila menzalimi rakyat, zalim rakyat ni apa? Iaitu menyekat hak-hak rakyat. Menyekat hak-hak rakyat, dan Allah Ta'ala akan menyusahkan dia di akhirat. Tu kita tahu diri tu. Tak kira siapa pemimpin. Tak. Kena belaka kalau atas pemimpin hak zalim. Kalau pemimpin hak juru, tak ada masalah. Dah kalau pemimpin hak molek Kalau dalam negeri Terengganu, tak boleh kata ramai mana lagi rakyat negeri Terengganu ni hak miskin, ramai tak? Ramai. Dah zakat juta-juta buat gapo? Zakat juta-juta buat gapo? Orang miskin nak duit setahun berapa ya? 300 setahun. 300. Tak suruh isi borang tu saing untuk ngulu lagi ni lah. Tengok kabel, tengok warna gapo pula. Berat. Padahal dah tu hak rakyat, hak orang miskin. Kita kena tahu lah. Ni dah hak bahagia agama, hak tak ngaji agama pegang. Dah, hak bab-bab orang ngaji agama ni dia tak bahagia lain. Ni masalah. Sebab itulah kita kena kembali kepada Allah. Tengok diri kita, tengok hak rakyat, tengok kehidupan kita pada hari ni. Segala benda dah naik. Segala benda. Dah kita kena zalim ke tak? Kita tak sirayak ke apa, kita tanya ni. Kena zalim tak kita ni? Tak. Zalim apa boleh makan lagi ni? Dah, tak zalim. Tak zalim sebab kita boleh makan lagi. Kalau kata zalim tak boleh ngajar dah minggu depan ni. Dah, betul tak? Dah takut ke apa manusia? Kau takut? Lagi ada riput ada ustaz kata zalim ni. Tak boleh mari minggu depan. Kita tak boleh mari kau mujur kita. Dah. Benda hak betul kita kena kata betul. Benda hak tak betul kena kata tidak betul. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan hukum Allah, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, mereka itu dilaknat oleh orang-orang yang dilaknat. Mereka itu dilaknat oleh malaikat. Mereka itu dilaknat oleh seluruh. Wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh orang-orang yang melaknat segala makhluk laknat. Siapa ni? Orang hak tahu kebenaran, hak tahu benda betul, tapi tak royak. Tapi tak royak senyap. Dah? Tak royak. Atas dunia kan? Dah, nak jaga juga poket takut bocor. Dah, nak jaga juga pinggan takut dapur takut tak berasak, macam-macam. Sebab tu Nabi kata kulil haq walau kana murra. Berkata benar walaupun dah tu pahit. Kena royak walaupun takut ada orang terasa hati, takut orang kata kita ni tak molek. Nabi kata kena royak kalau benda tu betul. Kalau tak betul nak royak lagu mana? Benda betul kena
sampaikan. Sebab tu kita sebagai orang Islam mesti kita berpegang kepada akidah yang betul, kepada pegangan yang betul, kepada ikutan yang betul. Kita setiap hari kita baca doa kunut, kita minta apa? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, tunjukkanlah kepada aku, berilah hidayah kepada aku seperti mana orang-orang yang engkau telah beri hidayah. Kita minta hari-hari kan? Tak degih lagi email kita ni. Kau sekadar baca tak tahu gapo ni. Sekadar baca dah nak buat lagu mana. Tak ada lagi nak ngapa kan? Tak ada lagi, tak ada masa. Kalau kita tengok terjemahan di dalam solat itu cukup untuk mengubah hidup kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Cukup dah. Kita semaya 5 waktu di dalam solat kita, bacaan dalam solat kita itu cukup kalau kita faham, kalau kita belajar untuk mengubah diri kita bertakwa kepada Allah. Cukup dah. Allah Ta'ala kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Nak yakin situ. Dah sebab apa tak degih juga, kerana semaya kita itu tidak betul lagi. Sebab itulah belajarlah, mintalah dengan Allah supaya kita dapat menghayati makna-makna di dalam solat, dapat kita khusyuk dalam solat. Kita kena yakin apabila kita bermula Allahu Akbar, Allah Ta'ala duduk depan kita, bukan orang lain. Yakin gitu. Dah, Allahu Akbar, Allah Ta'ala berada di hadapan kita. Dan apabila mari malaikat Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan, merayak kat aku gapo dia ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, walaupun kamu tidak dapat melihat Allah, Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Gitu. Dan supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka seorang lelaki bertanya, wahai Nabi Allah, walaupun sedikit, sabda baginda, walaupun sepotong kayu sugi. Kayu sugi ni sikit sangat je. Kalau nak kira sikit sangat, batu hak orang sama ada kerajaan ataupun individu tidak boleh ambil. Hak orang tidak boleh. Walaupun puluh sen kita berhutang dengan orang, walaupun seseorang itu mati syahid, tidak dapat masuk syurga Allah. Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi kata orang yang mati syahid diampuni segala dosa-dosa dia, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau dia tidak syirik, diampun segala dosa-dosa dia, kecuali orang yang berhutang. Dia mati syahid tapi berhutang, hak orang dia tak beri. Nabi kata tidak boleh masuk syurga. Hidup kita ni semata-mata kerana mati ni. Bukan hidup kita semata-mata kerana hidup. Faham tak? Lah ni hidup kita semata-mata kerana hidup. Bukan hidup kita semata-mata kerana mati. Apabila hidup kita kerana nak mati, mesti kita buat bekal untuk mati. Tapi lah ni kita hidup kita semata-mata nak hidup. Kita sakit kepala, kita cari ubat. Tak kata punah, kita pergi baiki, tapi akidah kita punah, kita tak baiki. Amal kita rosak, kita tak baiki. Dan amal ibadah kita berkurang, malah kita tak baiki. Tapi benda dunia, calang sikit baiki lalu. Capung sikit tak sedap duduk tengok. Jala tu. Dah, benda dunia kita ni, benda hak tidak menyenangkan mata kita, kita akan ubah. Biar jadi sedap tengok mata dunia. Sebab apa? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dunia itu adalah la'ibun wa lahwun, satu permainan dan satu tipu daya. Satu tipu daya. Gapo dia hak tak tipu atas dunia ni? Tipu belaka. Bini kita masa muda comel dah. Lah ni tidur belaka ketuk dah. Tak ada sekali dah. Kadang-kadang tu lelaki depan TV. Masa muda-muda itu, masa tengah comel itu, tak boleh berenggan. Tak boleh berenggan.
Tapi tipu daya dunia. Mata pun keduk, pipi pun keduk. Dak gigi pun tukar belakang dah. Nah, comel lagi kalau ni. Comel. Dunia tu. Batu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Isra wal Mi'raj, seorang perempuan yang tua panggil Nabi. Dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi tua. Tua benar dak. Dan malaikat Jibril tahan Nabi, lari Nabi. Jangan pergi. Tanya Nabi siapa dia tu. Kata malaikat Jibril, itulah dunia. Tua reda, tua bokok dah, tapi mekak lagi. Nak kata dunia kita hari ni, nak kiamat dah teruk dah kehidupan kita, tapi masih lagi nak berlumba-lumba cari dunia. Kejar-kejar cari dunia. Tapi bak akhirat kita tinggal jauh. Kereta kita beli mahal-mahal, karat juga. Rumah kita buat besar-besar, kita tinggal juga. Gapo kita bawa? Tak ada gapo satu. Tak ada gapo satu. Baju kita harga 3,000 selah, 300 selah. Tak ada. Kain kapal harga 100 ya juga. Lepas tu gapo hak kita bawa ni? Tak ada gapo satu. Benda dunia ni tak ada gapo satu hak kita bawa. Kecuali Nabi kata 3 perkara tu lah. Kalau selamat, kalau ada 3 benda tu, insya-Allah selamat kita. Kalau tak ada, dah tahu nak kata. Sebab tu sentiasa kita buat persiapan untuk menghadapi kematian. Dan yang seterusnya iaitu raja hendaklah merasa takut dan malu melakukan kezaliman, wallahu alam. Ada tanya tak? Ada. Ada tanya? Ya. Masalah beli barang online. Masalah beli barang online boleh ke tak? Boleh ke tak tu bermakna apa? Sah ke tak ke? Boleh ke tak tu memang boleh. Beli tu boleh. Dan tengok ke kita kembali kepada syarat jual beli. Kita beli barang online, syarat jual beli cukup sah. Contoh, salah satu daripada syarat jual beli ada akad. Salah satu daripada syarat jual beli kita tengok barang tu. Lalu ni kita tengok dalam telefon hak banyak berlaku, kita tengok barang tu lain. Siapa jadi lain. Bila siapa jadi lain, hak tu kita boleh kembali balik. Kita boleh tolak balik sebab sifat hak kita tengok dengan hak kita nak tu tak serupa. Boleh kembali balik. Kalau cukup syarat-syarat dia, sah jual beli tersebut. Sah jual beli tersebut, kecuali jual beli benda hak tidak sah dah. Seperti mana jual beli ke apa? Beli kucing. Ataupun beli anjing, ataupun beli barang-barang yang gharar ni yang masih ada kesamaran. Itu tidak sah. Tengok keadaan. Jual apa? Dia contoh dia pegang burung titik. Berapa ribu dia nak jual 3,000. Tanya burung duk mana? Lepas. Dia main igat. Itu tak sah. Ataupun lembu, jual lembu. Benda kita tak nampak jual atas angin, itu tidak sah. Lah ni banyak orang jual atas angin. Jual atas angin, beli pun atas angin. Hak ni tidak sah belaka. Jadi kalau syarat beli online tu dia tengok ada akad jual beli, dia setuju dengan syarat dia tadi, itu sah. Dan kebanyakan jual beli online ni ada akad tak? Ada akad tak? Lepas tu sah ke tak jual beli tersebut? Sah ke tak? Pendapat mutamak dalam mazhab kita tidak sah. Cuma ambil pandangan Imam Nawawi, dia mengatakan apabila adat dan apabila berlaku adat, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil muawatah. Muawatah ni kita wi barang kepada orang dengan tanpa akad tapi redha.
Seperti mana kita jual beli dengan orang kafir. Jual beli ke apa? Beli barang kereta. Kadang-kadang kalau jetih ni dia siap akad. Kau jual dah. Tengok Cina. Kalau kita kata kita beli haram, tak boleh. Ni banyak berlaku ni. Apabila kita kata beli, dia kata kawan jual, kita berkata beli, ni tidak sah, dah haram kalau kita tahu. Sebab apa? Akad jual beli itu termasuk salah satu bab muamalah dan bab ibadah, tidak boleh ada kepada orang kafir. Lepas tu dia panggil muawatah. Muawatah ni demowi bagai kawin wi piti atas nama reda sama reda. Itu sah. Seperti mana budak kecil syarat jual beli, mesti budak hak balik. Budak hak tak balik pergi beli, contoh pergi beli makanan ke apa. Sah ke tak? Beli barang budak hak tak balik lagi. Seperti mana sekolah rendah kan? Ada kantin sekolah. Jual makanan ke apa. Sah ke tak budak tu jual beli ke apa ni? Dia beli. Sah ke tak? Tidak sah. Patu lagu mana? Atas nama muawatah. Atas nama reda sama reda. Jadi ada. Tu tak ada masalah. Batu dia kena tengok syarat dia. Nah, mana kalau masalah orang beli mah online pun ada macam-macam. Dah, ada orang dia lah ni macam-macam orang nego kutu main kutu mah ada. Ni tak boleh juga, ni haram juga. Tak sah main kutu mah. Bapa main kutu mah? Ni tak sah, ni hak banyak berlaku. Dia kata lagu mana kalau si pepiti sendiri tak ada. Jadi nak beli tak mau. Dah tak payah pakai mah. Ada tak main kutu mah? Kalau bini siapa-siapa main tolong raya, tak boleh main kutu mah, haram. Dia ada unsur riba di situ. Dia contoh dia nak trade emas, dia bawa emas, dia pergi kedai, dia pun trading. Dia wimah, patut ni wimah lain dia pun bayar duit sekian-sekian berapa. Ni tidak boleh juga, haram juga, riba juga situ. Faham tak? Lepas tu cara dia, kita ambil emas kita with dia, kita ambil duit dulu. Ambil duit dulu, baru kita beli emas hak kita nak tadi. Kalau kita trade emas dengan emas, itu dia ada unsur riba, tidak boleh, haram. Jadi mudah. Lagu mana? Kita jual emas hak kita nak jual tu, kita ambil duit dulu. Lepas tu kita beli hak emas kita kenal tu. Baru beli. Benda lebih kurang aja. Cuma kaedah kena tahu. Itu hak penting. Wallahu a'lam. Kalau kutu duit boleh ke tak? Kutu duit ni tidak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma sebagai ulama, dia kata kutu duit ni dia kena ada akad. Kena ada akad juga. Nah, terjadi kutu ni apabila di zaman sahabat selepas berlakunya Idul Fitri, Maya Raya. Lepas tu golongan-golongan perempuan ni nak wi barang kepada seorang fakir miskin. Jadi dia pakat guna duit tu sikit, ni sikit wi kat tu. Lepas tu tai hak tu ni pula pakat. Itulah timbul kutu. Jadi sebagai ulama dia sebut kena ada akad juga. Bagi ulama kata tidak perlu akad. Kutu-kutu ni ibarat simpanan duit kita. Duit tidak ada masalah. Hak tidak boleh mah. Dah zaman dulu mana ada duit? Zaman dulu ada duit. Dulu jual beli dengan tukar barang, bukan dengan tukar nilai. Pendapat lah ni kita ni dengan tukar nilai, bukan tukar barang. Hanya situlah kita kena tahu bab jual beli. Kena ngaji bab jual beli. Sini ngaji dah bab jual beli dah. Belajar dah kan? Tak belajar gapo pakat beli banyak dah. Belajar dah tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayar dah. Kerajaan tak dulu. Berapa kerajaan tak dulu?
Aha. Ha. Dia tak lulu dengan sebab apa? Ha? Sebab apa? Dia ada sebab. Ha. Apabila kita nak memutuskan hak seseorang, kita nak kerak, tak boleh. Apa? Nak buat apa? Hak orang ni contoh, dia buat masjid. Buat masjid, masuk pagar masjid tu masuk dalam tanah orang. Dalam tanah orang. Orang tersebut dia boleh meruntuhkan pagar masjid walaupun masjid. Contoh buat siap belaka dah masjid ni, kena tanah orang. Orang tu tutup balik tanah tu, wajib orang buat masjid. Tu hak orang. Nah, lah ni hak kerajaan ni sebab gapo? Nak tahu. Sebab apa? Tu kena tanya dia. Tanya kita nak tahu. Sebab apa dia tak lulu? Mungkin ada sebab-sebab. Anak tu kena tanya dia. Dan kalau dia memutuskan hak, boleh nak buat lulu saja aja. Tak sewi. Bapa ada dah orang nak bayar ni, cocok dah ke belakang ni. Tu haram, tidak boleh. Sebab tu dia panggil dak menghidupkan tanah yang mati. Dak mudah bahasa kita tanah reta. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا حكمة وتأويل اللهم زدنا علما ونفقها اللهم علمنا تأويل القرآن اللهم أغننا بعلم الغيب وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربنا أنت إلهنا نملك جاهل وأنت رزقنا المنافع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.